Assalamualaikum dan welcome back to my channel guys. Thank you kepada semua yang telah memberikan sokongan kepada channel aku ni, so that aku ni channel ni boleh grow lagi kat YouTube guys. Okay, insyaAllah dengan bantuan korang semua, dengan sokongan padu korang semua, aku boleh sampailah aku punya first 5,000 subscribers kan. Okay, so I really appreciate support guys. Teruskan lagi sokongan padu korang. Untuk kisah hari ni aku nak sampaikan untuk korang adalah berkaitan dengan satu eksplorasi maut. Okay, satu eksplorasi maut telah terjadi kepada seorang pelajar daripada Jepun. Dan dia adalah seorang solo traveller di mana dia telah travel ke negara Taiwan. Dan kejadian yang teramatlah malang ni kan telah berlaku dalam lingkungan 20 tahun yang lepas lah. Dah lama jugalah cerita ni Okay, jadi tanpa masa lagi, macam biasa, nama aku Das and I am your true crime storyteller. Let's go. Pada tarikh 2 April tahun 1990, seorang pelajar wanita yang berasal daripada Jepun berusia 23 tahun bernama Mariko Iguchi. Dia telah travel ke negara Taiwan secara bersendirian. Solo traveller guys. Okay, time dululah. Okay, memang ramai lah yang solo traveller. Okay lah, sekarang pun ramai juga lah solo traveller kan. Okay, tetapi dia ni adalah seorang pelajar guys. Jadi berkenaan dengan perempuan ni kan, pelajar daripada Jepun ni, specifically daripada Jepun ni, dia telah travel ke negara Taiwan kan. Lingkungan lah pada tahun 80-an ke 90-an kan. Negara Taiwan ni kan, negara itu telah dipilih sebagai salah satu buah negara di mana ramai pelajar yang akan pergi ke sana untuk menjalani graduation dorang. So sebab kenapa diorang pilih negara Jepun ni kan untuk menjalani diorang punya graduation bagai semua kan, adalah sebab negara Taiwan ni ia telah diyakini sebagai salah satu negara yang teramatlah selamat untuk dilawati pada time tu lah. Okay, so that is why kenapa negara-negara Jepun ni, pelajar-pelajar Jepun ni telah memilih negara Taiwan sebagai diorang punya ideal lokasi untuk menjalani diorang punya graduation tu. So bila si Mariko ni kan, dia dah on the way pergi Taiwan kan, okay, dia punya hentian pertama ni adalah of course dekat dia punya ibu kota lah. Aku rasa lah ibu kota kot, dekat Taipei tau. Okay, so apabila dia dah sampai dekat Taipei tu dia telah menginap di sebuah hotel yang bernama Home Youth Taipei Hotel. Terbalik, Taipei Youth Home Hotel. Okay, mungkin itu adalah salah satu hotel yang paling mudah untuk dia jumpa pada time tu dekat kawasan Taipei pada time tu kan. Dan sekarang negara Taipei memang dah berkembang pesat lah, memang kiri kanan depan belakang lah hotel ada kan. Okay, so dia telah memilih hotel tersebut untuk dia punya penginapan sepanjang dia punya graduation dekat negara Taiwan tu. Dan pada time tu dah 20 tahun lepas kan, memang tak ada guys kemudahan teknologi kan, and also tak adalah phone canggih macam zaman sekarang kan. Okay, jadi bagaimana dia berkomunikasi dengan keluarga dia kan. Jadi si Mariko ni dia telah menggunakan postcard sebagai medium komunikasi antara dia dengan keluarga dia yang berada di Jepun. Dan dia juga telah menghantar postcard dia yang pertama kepada keluarganya pada 4 April 1990. So pada hari yang sama kan, semasa si Mariko ni hantar postcard kat keluarga dia telah menaiki sebuah kereta api untuk menuju ke bandar Tainan. So apabila dia dalam perjalanan nak pergi ke bandar Tainan tu, dia ni telah berkenalan dengan seorang lelaki yang hanya dikenali sebagai Lee. Dan macam biasalah, diorang dah borak-borak semua, dah saling berkenalan semua kan. Pada hari yang sama juga, pada time tu juga guys, si Lee ni kan, dia telah mengajak Mariko untuk bermalam di rumah dia. Macam baru jumpa sudah mengajak tidur rumah kan. Okay, tapi tak apalah, mungkin dia ni ada niat baik kan. Dia tahu yang si Mariko ni adalah seorang solo traveller, lagi-lagi pelajar pula kan. Okay, mungkin lah dia fikir nak cari hotel, nak kena spend duit bagai semua kan. So mungkin lah kita sangka baik lah dekat Lee ni mungkin dia ada bantu si Mariko Iguchi ni. Jadi 2 hari berikutnya guys, si Mariko ni kan, dia telah bersia-sia di bandar Tainan. Dan pada time tu si Mamat Lee ni kan, dia jadi dia punya driver guys, dia punya tour guide. Dia nak bawa angin lah, okay, bawa angin dia nak bawa si Mariko ni makan angin dekat sana kan, travel, tunjuk lah kan Tainan ni ada apa semua kan. Macam biasa lah kan, jadi tour guide kan. Dan of course si Mariko ni dia mestilah nak keep
in touch dengan keluarga dia kan. Jadi dia telah menghantar postcard kedua dia pada 7 April 1990. Jadi menerusi postcard yang telah dihantar oleh Mariko tu, dia ada bagi tahulah dekat family dia kan yang apa aktiviti dia buat semua kan. Tetapi pada dalam postcard itu kan, dia ada mention specifically lah yang dia memberitahu pada keluarga dia yang dia akan menaiki kapal bersama lelaki tersebut. Okay, lelaki Lee itulah. Okay, which is mungkin lah si Mariko ni excited pergi negara orang kan. So dia nak bagi tahulah apa dia punya aktiviti yang dia buat ke sana kan. Okay, so dia pun menceritakanlah dekat keluarga dia yang dia telah menaiki kapal bersama Lee. Tetapi guys, sejak daripada itu kan, selepas si Mariko ni hantar postcard dia yang kedua tu pada tarikh 7 April tu, itu adalah kali terakhir kabar angin yang didengari daripada Mariko. Dalam erti kata lain lah, okay, bila ini dah terjadi kan, boleh katakan si Mariko ni telah dilaporkan hilang. Okay, so kita nak tengok dekat sini kan, apakah jadual ataupun itinerary Mariko apabila dia pergi ke Jepun kan. Okay, kalau mengikut jadual asal je lah, Mariko ni dia sebenarnya lepas dia dah settle dia punya graduation tu, dia sepatutnya berlepas pulang ke Jepun pada 18 April 1990. So macam biasalah, dia punya family akan tunggu dekat airport kan. Okay, tunggulah kepulangan anak mereka tu kan. Okay, tetapi yang kesiannya guys, okay, bila diorang tunggu lama dekat airport tu, si Mariko ni tak muncul-muncul tau. Okay, so lama-kelamaan dekat situ barulah mereka sedar yang something yang dah terjadi kepada Mariko, which is Mariko ni telah kehilangan lah. So bila dah anak dia tak muncul ke airport, memang semua risau lah kan, especially ibu Mariko guys. Okay, bila ibu Mariko dah sedar yang mungkin something might have happened dekat dia punya anak ni kan, ibu Mariko dia terus bergegas untuk pergi ke Taiwan. Dan apabila dia telah sampai ke Taiwan, dia terus membuat laporan pihak polis tentang kehilangan anak dia itu. Jadi selepas ibu Mariko telah membuat laporan kepada pihak polis kan, yang bagusnya pihak polis dekat Taiwan ni kan, mereka memang tak ada buang masa guys. Okay, sebab mereka selepas dapat laporan tersebut, mereka terus membuat pencarian secara besar-besaran. Dan sebab kenapa mereka membuat kerja memang cepat gila adalah sebab status Mariko adalah sebagai pelancong antarabangsa. Dan another reason is, kalau pihak polis buat kerja lambat kan, okay, ia mungkin akan memberi satu impact yang tak berapa nak manis lah, okay, terutama sekali kepada industri tourism ataupun pelancongan di negara Taiwan itu. So dekat sini, bila kita dah dapat tahu yang si Mariko ni dah kehilangan, siapakah suspek utama dia kan? Okay, so macam dalam cerita ni, macam aku dah cerita kat korang, obviously lah suspek utama dia adalah Lee, mamat tour guide tu kan. So apa lagi kan, once polis dapat tahu yang Lee ni mungkin dia adalah suspek utama, mereka terus mencari dia lah. Okay, once diorang jumpa si Lee ni, terus Lee ni memang telah disoal siasat dengan kau-kau guys daripada pihak polis ni Tetapi selepas Lee ni telah disoal siasat oleh pihak polis, dia ni telah dibebaskan guys, sebab tiada sebarang bukti yang kukuh yang boleh mengaitkan dia dengan kehilangan Mariko Higuchi. Macam Dan kemudian pihak polis mereka telah menerima satu maklumat yang agak mengerikan guys. Okay, dan maklumat itu adalah berkenaan dengan mayat Mariko yang telah ditemui di kawasan perkuburan di Tainan. Tetapi segala usaha pencarian mereka itu kan, pencarian mayat Mariko di kawasan perkuburan itu tidak mendatangkan sebarang hasil. Sehinggalah pada awal bulan Mei 1991, pihak polis mereka telah berjaya untuk menangkap seorang pemandu teksi dan identitinya hanya dikenali sebagai Liu. Dan terdapat info lah berkenaan dengan si Liu ni kan. Dia ni sebenarnya dia pernah ditangkap tau pada bulan Oktober tahun 1990. Kerana dia ni dipercayai mempunyai kaitan tentang kehilangan Mariko. Tetapi dia ni telah dilepaskan semula guys, okay, atas faktor yang dia ni mempunyai penyakit mental. Tetapi kan guys, pihak polis mereka rasa macam tak berapa nak puas hati lah, okay. Jadi mereka pun telah menangkap Liu ni untuk kali kedua guys, okay. Dan soal siasat demi soal siasat, finally Liu ni dia telah membuat pengakuan tentang kehilangan Mariko. So dekat sini kan guys, apa yang berlaku sebenarnya dekat Mariko
Alright, so sewaktu soal siasat terhadap Liu ni kan, dia ada mengatakan lah, hari kejadian itu bermula pada 7 April 1990, di mana pada time tu dia nampak si Mariko ni kan, dia sedang berjalan seorang diri tau. Dan mungkin dia ni dah selalu nampak kan, dah selalu nampak pelajar-pelajar Jepun pergi ke Taiwan kan. So dia ni boleh detect lah yang si Mariko ni dia berasal daripada Jepun. So si Liu ni kan, dia pun telah mempelawa si Mariko ni untuk bermalam di rumah dia sebagai tetamu undangan. Macam artis tetamu undangan, dahsyat betul. Okay, basically macam guest lah, okay, turis kan, untuk bermalam dekat rumah dia. Dan apa yang boleh dipastikan lah, okay, the reason why dia mempelawa si Mariko ni untuk bermalam di rumah dia adalah sebab si Liu ni dia tertarik dengan kecantikan si Mariko Iguchi ni. Jadi si Mariko ni pun dia telah bersetuju lah untuk bermalam dekat rumah si Liu ni kan. Mungkin dia fikir macam bagus lah orang-orang Taiwan ni kan, memang nak bantulah, okay, pelajar-pelajar daripada Jepun ni kan. So apa yang terjadi kan semasa dekat rumah si Liu ni, dia telah mencuba untuk menggoda Mariko guys. Tetapi obviously godaan Liu ni memang telah ditepis oleh Mariko, dan itu telah membuat Liu berasa teramat marah. Member kena reject. Aduh ay. Dan kemudian guys, mental lah aku rasa Liu ni okay, dalam keadaan marah tu kan. Kau nak tahu dia buat apa dekat si Mariko ni? Si Liu ni kan, dia telah memanah guys. Dia telah memanah kepala Mariko weh, dengan 4 biji anak panah weh. Korang boleh imagine tak? Dan pula rumah member ada anak panah kan, dengan bow kan. Alamak ai. Robin Hood lah ni, Robin Hood aku rasa lah. Tetapi guys, apa yang lagi kejam kan, ni memang kesian lah okay, memang kesian lah Mariko ni Kepala dia telah dikerat guys. Liu telah mengerat kepala dia, dan untuk tubuh badan dia pula telah dibungkus dalam kain cadar, dan kemudiannya telah dibakar dan dibuang oleh Liu. Dan untuk beg galas ataupun backpack si Mariko kan, termasuklah dengan anak panah si Mangkuk Ayun tu, telah dibuang oleh Liu di tempat yang berlainan. Dan juga dia telah membakar tilam yang telah digunakan oleh Mariko ketika dia bermalam kat rumah Liu tu, untuk menghapuskan segala bukti yang ada. Dan untuk mayat Mariko yang hanya tinggal tulang itu, finally berjaya ditemui oleh pihak polis. Dan dia punya mayat itu kan ditemui di bawah sebuah batang pokok yang terletak di Chongming, Tainan, which is bandar yang Mariko pernah pergi semasa dia berada dekat Taiwan. So macam mana polis berjaya untuk menemui mayat Mariko ni adalah daripada hasil pendedahan Liu sendiri. So basically Liu sendirilah yang bagi tahu pihak polis dekat mana dia letak mayat Mariko Iguchi. Tetapi satu persoalan lah guys, mayat Mariko telah dijumpai kan, tetapi macam aku cakap dekat korang tadi, dia punya kepala telah dikerat, betul tak? Dan badannya telah dibungkus dengan kain cadar kan. So mana pergi kepala dia kan? Itu persoalan yang besar guys, sebab kepala Mariko ni masih lagi tidak dijumpai sehingga sekarang. Jadi berhubung dengan keputusan pembicaraan kes ini, Liu yang didapati bersalah pada mulanya telah dijatuhkan hukuman mati. Tetapi guys, disebabkan dia mempunyai masalah mental, dia punya hukuman mati itu telah ditukar kepada hukuman penjara seumur hidup. Bila benda-benda macam ni jadi kan guys, dia memberikan satu rasa, feeling yang agak menakutkan lah, okay, bila nak pergi solo travelling ni kan. Okay, so that's why macam better lah korang ada travel buddy ke apa kan. Mungkin selamat lah sikit kan, okay, tak adalah orang lain berani nak buat bukan-bukan kan. Jadi apa yang telah terjadi dekat Mariko ni kan, memang malang gila and kesian gila guys. Okay, dia hanya nak pergi sana untuk graduation kot, okay, dia dah habis daripada study dekat sekolah dia travel ke negara Taiwan yang dikatakan negara yang selamat untuk dilawati pada time tu, tetapi end up jadi macam ni guys. Dia telah dibunuh dengan kejam oleh seorang pemandu taksi yang bernama Liu. Jadi sampai sini saja yang boleh share dengan korang berkenaan dengan eksplorasi maut, okay? Ataupun pengembaraan maut yang telah terjadi kepada seorang pelajar Jepun yang bernama Mariko Iguchi. Aku harap korang enjoy yang konten aku hari ini, and aku nak minta maaf guys jika ada whatever kekurangan dalam konten aku hari ini.
Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan juga komen guys. Okay, share around dengan kawan-kawan korang. Okay, thank you guys for your support untuk channel aku ni. As always, never stop creating. I will see you in the next premiere. Stay safe, stay healthy, take care guys. Assalamualaikum, bye bye.